Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu. Yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan subhanallah, seperti yang anda saksikan tadi, inilah kita kongsikan mengenai bagaimana caranya kita nak muliakan Zulhijjah dengan ibadah sedekah. Dan bersama-sama kita pada pagi ini, saya ada wakil ataupun duta Pertubuhan Mihrab, Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, dengan cerita Ustaz nakkan ke haji tahun ini ya. Insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Macam mana perasaan ni? Berdebar. Subhanallah, walaupun dah pernah berkali-kali. Teruja. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, mungkin sebelum itu Ustaz boleh kongsikan ya, apakah benar sebenarnya bahawa 10 hari pertama bulan Zulhijjah bermula esok ini adalah hari paling terbaik untuk kita beribadah, Ustaz? Okey. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Hana dan juga seluruh warga, assalamualaikum yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Saya perlu betulkan, bukan mula esok, sebenarnya malam ni. Ya, I sebab kita bermula malam kan. Jadi bermula waktu maghrib ni, insya-Allah kita dah bermula satu yang dinamakan sebagai pesta ibadah. Masya-Allah. Pesta ibadah. Dia satu pesta untuk orang Islam. Kan biasa kita dengar pesta sana pesta sini, kita sebenarnya ada pesta ibadah yang bermula pada waktu maghrib malam ni, tak lama, berapa jam je lagi. Kan? Jadi kita tak sabar-sabar nak menanti kehadiran 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu fajar dan malam yang 10. Secara spesifik Allah Ta'ala sebutkan malam yang 10. Maka kebanyakan ulama tafsir mengatakan malam yang 10 tu adalah 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Maknanya bermula daripada malam ni. Dan hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada satu hari yang mana amalan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang dilakukan pada 10 hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tak ada. Sampai sahabat ada yang tanya macam, walal jihad fisabilillah,
hatta jihad fisabilillah pun tak ada, maknanya tak boleh tanding lah. Masya-Allah, Kan, begitu tabarakallah. sekali. Jadi Nabi SAW jawab, walal jihad fisabilillah, walaupun berjihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu pun, maknanya dia mati syahid. Jadi orang yang mati syahid je yang boleh menandingi amalan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi maknanya kalau kita biarkan saja, rugilah. Kita lepaskan je peluang tu, macam sama je hari-hari lain dengan malam ni dan besok lusa, kita jadi di kalangan orang yang melepaskan peluang yang mana amalan yang Allah paling cinta. Subhanallah. Tapi Ustaz, seperti yang kita sedia maklumkan, bulan Zulhijjah juga adalah bulan terakhir dalam kalender Islam dan menjadi saksi pelaksanaan rukun Islam kelima, iaitu menunaikan haji. Dan kita faham mungkin masih ramai lagi yang belum berkemampuan untuk menjadi Duyufur Rahman. Jadi sebenarnya apakah yang boleh Ustaz kongsikan antara amalan-amalan yang lain yang cukup untuk kita rebut pahala di bulan ini, yang 10 insya-Allah. hari pertama ni khususnya kan. Sebab orang yang pergi haji kita dah faham dah. Kan macam-macam yang dia orang boleh buat. Yang kita yang ada dekat sini ni nak buat apa? Jadi mereka yang berada di sini sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW nyatakan banyakkan bertakbir, banyakkan bertahmid, banyakkan bertahlil, maksudnya banyakkan zikir. Kan apa-apa wirid yang kita boleh buat kita lipat gandakan. Zikir-zikir yang ada. Ulama pun ajar beberapa zikir yang bagus untuk kita baca daripada 1 hingga 10 Zulhijjah, antaranya zikir-zikir yang dipanggil sebagai la ilaha illallah dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Kan? Jadi yang itu nanti carilah nanti insya-Allah ada. Kemudiannya banyakkan baca Quran, dan secara umumnya tadi kita sebutkan apa saja amalan Allah Taala suka. 10 hari pertama ni dilipat gandakan dia punya pahala. Puasa sunat 1 sampai 8. Puasa sunat sebenarnya 1 sampai 8, cuma jangan lepaskan pada 1 hingga 9. 1 hingga 9. 1 hingga 8 tu ulama sebut secara umum, 9 tu secara khusus. Iaitu puasa Arafah. Kan? Bukan Tasu'a puasa Asyura yang bulan Muharram. Okey. Yang ni yang bulan Zulhijjah. Okey. Kemudiannya bersedekah. Kan, sedekah pun kita nak banyakkan, lipat gandakan juga sedekah, tolong orang kan, tolong keluarga dan sebagainya, hatta senyuman kita pun sedekah kan. Jadi banyak kan, so satu hari kita daripada pagi sampai malam banyakkan ibadat kita. Ustaz, satu perkongsian masya-Allah yang sangat berguna, tapi sebentar tadi Ustaz ada kongsikan antara amalan yang boleh dilakukan untuk mengejar ganjaran pahala Zulhijjah ini. Boleh tak Ustaz kongsikan apakah amalan sedekah, seperti apa yang boleh memberi manfaat yang berterusan sehinggalah ke akhir-akhirnya insya-Allah, hingga ke akhirat insya-Allah. Sebab kita banyakkan sedekah, jadi sedekah kita tu pula kita fokuskan pula kepada benda yang boleh berterusan pahalanya di dunia dan di akhirat. Maknanya kita dah baring dalam kubur nanti pun pahala tu biar berterusan teruskan. Dan antara yang kita selalu kempen sebenarnya dekat TV Hijrah ni juga adalah kita membantu Pertubuhan Mihrab, yang Pertubuhan Mihrab akan membantu banyak institusi-institusi, khususnya institusi tahfiz dan juga institusi masjid yang kita tolong secara umum, dan masjid secara khusus yang kita tolong sekarang ni adalah Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, yang tiap-tiap minggu pun sebenarnya kita paparkan gambaran masjid itu dan sebagainya, yang memerlukan 12 juta ringgit untuk pembinaan semula masjid tersebut. Selain daripada itu, Mak Tafiz secara khusus kita sedang bantu Mak Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra di Seri Gombak, yang juga memerlukan dana yang cukup besar untuk membina bangunan sendiri, sebab sekarang ni masih lagi menyewa dekat rumah kedai dan sebagainya. Dan Pertubuhan Mihrab sebenarnya datang untuk membantu kita. Terus kita boleh tolong, maknanya masjid yang walaupun mungkin tak dekat dengan rumah kita, jauh, macam masjid yang ada dekat skrin TV kita sekarang ni, Pertubuhan Mihrab tolong hantarkan bantuan kita kan. Jadi dia yang tolong kita sebenarnya sekarang ni. Jadi kita salurkan terus pada infakmihrab.com, dan kita bagi, insya-Allah mudah-mudahan pahala tu boleh berterusan. Jadi lagi-lagi bila 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni pahala dilipat kali ganda kan. Jadi kita satunya kita menderma, berinfak, satu lagi adalah kita sebarkan kan. Kita sebarkan website tersebut, contohnya kita pakat share kan, itu pun pahala sebenarnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni. Jadi saya bayangkan kalau ada dibina masjid yang baru dekat situ tu, mudah-mudahan walaupun yang tu sekarang ni adalah gambar kan, tapi yang kita nak adalah pahala daripada situ. Bayangkan orang solat dekat masjid tersebut, ada pahala untuk kita mengalir yang berterusan waktu kita hidup, dan bila kita dah meninggal dunia nanti pun dalam kubur pahala akan datang dari masjid tersebut. So kita boleh bayangkanlah masjid tu orang solat, orang baca Quran, orang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, terus menerus kita
kita dapat pahala. Macam tu dan seterusnya kempen ni ada kempen yang berbentuk infak bulanan kan yang dipanggil sebagai My Istiqamah. Terus menerus mudah-mudahan kita dapat istiqamah kan. Kita niat dulu daripada sekarang sebab salah satu daripada amalan paling besar yang kita boleh buat juga adalah niat tadi kita lupa nak sebut niat kan antara perkara yang paling besar. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni pun kita banyakkan niat amal soleh. Jadi katalah kita berniat untuk nak buat tu nak buat ni. Kita biasa ada azam tahun baru kan. Sekarang ni kita dah hujung tahun dah bulan Zulhijjah. Kan dah ada niat tahun depan aku nak buat macam mana. So niat kita tu kita bermula daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi insya-Allah kita dah fikirkan apa benda aku nak buat. Antaranya adalah kita nak berinfak secara istiqamah. Jadi Pertubuhan Mihrab tolong kita terus layari infakmihrab.com. Amin, amin. InsyaAllah bermula pada malam ini dah boleh niat dan insyaAllah untuk sama-sama kita bantu Pertubuhan Mihrab untuk kita kembangkan lagi infak kita insyaAllah fi dunia wal akhirah. Jazakumullah khair jaza buat Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri di atas perkongsian sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Anda jangan ke mana-mana insyaAllah. Apakah yang berlaku jika melihat perkara ini terjadi? Adakah kerana masjid dan generasi hufaz semakin hilang di dunia? Pada Jumaat mulia ini, ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.